Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muizzuddin bin Zulkarnain 2200718718. Pada hari ini saya akan review satu buku yang saya pinjam daripada Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim, iaitu buku Sejarah Gerakan Reformation Dunia. Okay, boleh lihat buku ini. Inilah bukunya secara fizikal. Okay. Buku Sejarah Gerakan Reformation Dunia adalah buku yang saya pinjam daripada Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim. Buku ini dikeluarkan pada tahun 2017 oleh Ijaz Record Publishing Sendirian Berhad. Penulis buku ini adalah Muhammad Daniel bin Ramli, yang mana beliau merupakan penulis buku yang bertajuk Era Penubuhan dari Zaman Gelap Renaissance. Buku Sejarah Gerakan Reformation Dunia mempunyai 6 bab yang menceritakan tentang konsep-konsep yang dinukar sehinggalah kesan Reformation tersebut. Bermula dari bab 1 yang menceritakan konsep-konsep Reformation. Pertama, yang buku ini memberitahu ialah konsep-konsep Reformation adalah sebuah gerakan yang muncul sezaman dengan Renaissance di Eropah. Gerakan ini bertindak dengan Renaissance yang muncul seabad dengan 16 Masihi. Untuk mudah difahami, Renaissance ini muncul sekitar abad ke-16. Ianya merupakan gerakan yang berfokuskan politik, ekonomi dan sosial. Zaman gelap Renaissance mula tercetus sekitar abad ke-5 hingga ke abad 15. Gereja Katolik telah berjaya menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropah. Peranan ini semakin meluas apabila Gereja Katolik terlibat dalam politik dan pentadbiran yang dikenali sebagai Christendom, iaitu istilah Kristen ini merupakan pada penguasaan Kristian yang meliputi segala aspek politik, sosial dan ekonomi di Eropah. Istilah ini dikatakan mula digunakan oleh Charles de Martel yang berjaya menyekat kemarahan Islam ke Perancis pada tahun 732 Masihi. Dikatakan jika Islam berjaya menguasai Perancis pada zaman itu, Eropah berkemungkinan telah jatuh ke tangan kerajaan Islam, iaitu Kerajaan Osmania. Kerajaan Islam pada ketika itu. Bab pula 2 menceritakan tentang faktor-faktor berlakunya gerakan Reformation. Korupsi dan penyelewengan oleh gereja semakin terus apabila pemimpin tertinggi gereja Paus terlibat dalam perselisihan dan perebutan kuasa. Ini kerana mereka menginginkan kedudukan dalam pemerintahan Kristian yang dikenali sebagai Avignon Papacy atau Babylonian Capability. Pemerintahan ini berpusat di Avignon Papacy, Perancis. Pemerintahan Avignon Papacy berlangsung dari tahun 1309 hingga 1377. Antara pemerintah yang berjaya memegang jawatan inilah antaranya ialah Pope yang telah mengetuai Avignon Papacy. Ini ialah Pope Clement, Pope John, Pope Benedict dan Pope Clement, Pope Innocent, Pope Urban dan Pope Gregory. Seterusnya kita akan go through ke bab ketiga dalam buku ini yang menceritakan mengenai aliran-aliran yang terdapat dalam gerakan Reformation. Perubahan yang dibawa oleh Reformist Protestan terhadap sistem kegerejaan Katolik melahirkan banyak aliran dan mazhab baharu, dan kegerejaan Katolik melahirkan banyak aliran dan mazhab baru dan mewujudkan penentangan sama ada secara sederhana maupun radikal. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, Judith Zawagli, Conrad Gable dan Balthasar Humrea telah melahirkan pelbagai aliran Reformation ketika itu, seperti Lutheran, Calvin dan Anabaptist yang menular di sekitar Eropah ketika itu. Bab 4 menceritakan berkaitan dengan
Counter Reformation, pertengahan 1500 Masihi. Ketua-ketua gereja Katolik di Eropah mula bertindak balas terhadap tindakan dengan pelbagai cara, antaranya memperkenalkan beberapa ot baharu dalam bidang keagamaan. Ada juga yang bertindak lebih nekat dengan mengubah polisi-polisi kegerejaan. Namun masih ada sesetengah daripada reform Katolik ini yang masih berusaha menghalang penyebaran aliran Protestan dalam lingkungan kawasan Katolik. Counter Reformation ini juga turut dikenali sebagai kebangkitan Katolik atau Reformation Katolik, iaitu era yang dimulakan dengan penubuhan Majlis Trent dan diakhiri dengan perang 30 tahun. Seterusnya, bab 5 menceritakan tentang kesan Reformation. Gerakan reformasi telah menyebabkan perpecahan yang berjaya membuka pemikiran rakyat Eropah dari kekongkong golongan bangsawan. Gereja muncul berbagai aliran atau mazhab baru yang seterusnya memecah dan meruntuhkan perpaduan agama Kristian, dan yang seterusnya membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat-rakyat di Eropah dalam menuntut hak yang telah lama diselawai oleh pihak gereja. Menjaga kebajikan rakyat menjadi pusat ilmu. Sebelum Reformation, penduduk Eropah berada di bawah satu fahaman besar, iaitu Roman Katolik II berjaya menyatupadukan Eropah di bawah satu agama, iaitu agama Kristian. Menjelang penghujung zaman pertengahan, gereja mula mengabaikan tanggungjawab dan terpesong dengan peranan sebenar mereka. Okay. Kesimpulannya ialah Reformation yang berlaku pada abad ke-16 di Jerman bukan perubahan atau pembaharuan biasa, tetapi sebuah gerakan besar yang mengubah agama Kristian secara besar-besaran di Eropah Barat. Gerakan ini dilihat unik dalam sejarah peradaban manusia lantaran motivasinya telah membawa kesedaran untuk menentang penyelewengan gereja Katolik oleh Protestan. Walaupun gerakan yang bermula di Jerman ini telah memperluas anjaran Protestan, masih ada penganut yang tegar mempertahankan gereja Katolik, sehingga timbul pula Counter Reformation yang menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru. Kesan daripada gerakan ini lahir pelbagai sistem, bahkan Kristian terpisah kepada beberapa tahap dan beberapa fahaman yang berbeza. Beberapa negara turut terpisah haluan dan para pemerintah turut hilang kekuasaan mereka. Apakah gerakan Reformation dan Counter Reformation? Itu persoalan yang ditimbulkan dalam buku ini. Mengapakah gerakan ini begitu besar peranannya sehingga disenarai sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah dunia? Buku ini menceritakan banyak sejarah tentang gerakan Reformation. Dia memberitahu peringkat-peringkat yang dilalui oleh zaman Reformation, dan buku ini bagus untuk dibaca oleh semua peringkat lapisan masyarakat kerana kita boleh mengambil iktibar daripada bagaimana bangsa Eropah bangkit daripada zaman gelap mereka dan sekaligus menjadi antara bangsa yang termaju di zaman sekarang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.